puan yang sudi meluangkan sedikit masa untuk kita bersama-sama menimba ilmu pada bengkel gadget perkemahan. Semoga dengan usaha tuan-puan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita mulakan bengkel kita pada petang ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bagi non-Muslim dengan cara masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita terus ke bengkel gadget perkemahan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Syakirah dari SMK Ulu Tiram sebagai pengerusi majlis pada petang ini. Untuk makluman tuan-puan, penceramah kita pada petang ini ialah Cikgu Mahathir, juga dikenali sebagai Cikgu Dek. Suka saya untuk membacakan biodata Cikgu Mahathir. Nama diberi Muhammad Mahathir bin Baharudin, dilahirkan pada 30 Ogos 1984 dan berasal dari Kota Tinggi Johor. Beliau merupakan guru penolong kanan pendidikan khas SJKC Tiram. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam dengan kepujian binaan bangunan UTHM Johor. Pengalaman beliau dalam pembinaan gadget perkemahan adalah membina gadget semasa kursus Manikayu 3B dan membina pintu gerbang hiasan pentas untuk Agonore daerah Pasir Gudang pada 2014 di SK Felda Ulu Tebrau. Jawatan yang disandang oleh beliau ialah sebagai Setiausaha Pengakap Daerah Pasir Gudang pada tahun 2014 hingga 2015, Penolong Pesuruhjaya Daerah ADC Pengakap Daerah Pasir Gudang pada tahun 2014 hingga 2017, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Risiko Kemanusiaan dan Bantuan Kecemasan Pengakap Negeri Johor dari tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga menjawat jawatan sebagai pemimpin pengakap pendidikan khas kumpulan Pos 1 Pasir Gudang dan naib pengerusi jawatankuasa kumpulan 54 SJKC Tiram. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Cikgu Muhammad Mahathir bin Baharudin untuk meneruskan bengkel gadget perkemahan untuk petang ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang dihormati Puan Asbalillah, Pegawai PPD Pendidikan Khas Daerah Pasir Gudang, rakan-rakan guru pendidikan khas, rakan-rakan GPK, rakan-rakan penyaras, guru-guru pendidikan khas, dan saya dapat maklum juga ada juga sebilangan anak-anak murid yang bakal peserta turut serta dalam bengkel hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, alhamdulillah lah saya dijemput pada hari ini untuk berkongsi berkenaan tentang gadget gadget perkemahan. Okey, sebenarnya saya ni bukanlah orang yang pakar sangat. Saya ni orang biasa-biasa sajalah. Berpengangkat pun sejak 2012, boleh katakan baru lagi lah sebenarnya. Cuma diberikan rezeki, diberikan peluang untuk berkhidmat dengan pengangkap lah. Okey, tanpa saya buang masa, saya akan membentangkan bengkel hari ini berkenaan tentang gadget perkhemahan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tujuan bengkel ni ialah ada tiga lah yang saya nak fokuskan, adalah memberikan kefahaman berkenaan syarat dan kaedah yang akan dilakukan oleh bakal peserta. Okey, anak-anak pendidikan khas yang mana guru pembimbing telah diberikan penerangan sebaiknya oleh Jawatankuasa Penganjur Daerah. Okey, menerangkan kaedah dan pelaksanaan teknikaliti berkenaan pertandingan mengikut standard yang telah digariskan oleh Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan agar selaras untuk semua peringkat. Okey, kalau kita nak katakan daripada peringkat daerah dengan peringkat negeri ataupun kebangsaan, dia selaras.
Kita tak nak nanti kalau daerah lain, kalau apa ni di peringkat negeri lain, di peringkat kebangsaan lain, so kita selaraskan. Okey, oleh itu perkongsian saya pada hari ini adalah saya merujuk kepada garis panduan kebangsaan. Okey, saya study, dan saya ambil elemen-elemen tu dan saya bentangkan pada hari ini. Okey, yang ketiga sebagai perkongsian ilmu sesama rakan guru dalam norma baharu. So kita sekarang ni tak dapat berjumpa secara bersemuka. Oleh ini salah satu caralah kita buat bengkel kita buat bengkel agar cikgu-cikgu semua dapat memahami bagaimana cara untuk kita jalankan aktiviti kali ini. Okey. Okey, saya rasa kebanyakan rakan-rakan guru dan anak-anak pendidikan khas dah maklum apa itu gadget perkhemahan. Cuma saya kongsikan secara umum lah, secara general, apa itu gadget pengangkap. Sebenarnya dalam gadget pengangkap ni dikategorikan sebagai pertengahan. Pertengahan. Dia sebenarnya dia paling penting dalam kita membuat gadget ni adalah ikatan sebenarnya. Okey, kemahiran ikatan yang kita perlu kuasai, kemudian baru kita boleh buat gadget. Gadget ni sebenarnya lebih pada bushcraft ataupun seni rimba, seni rimba, bushcraft. So kalau kita ni sebagai ahli pengangkat ni biasa bercamping, biasa pergi kita berkelana lah, kita berkelana. Oleh itu banyaklah kita akan membuat gadget-gadget ataupun sebenarnya dipanggil sebagai pioneering, ilmu pioneering. Ilmu pioneering ni itulah kalau kita boleh buat kalau tengok daripada gambar sini, yang ini adalah menara tinjau. Kalau kita cukup mahir, anak-anak boleh buat menara tinjau. Yang ke tengah ni adalah yang kita boleh katakan lah, sebenarnya gadget ni adalah kegunaan kita semasa kita berada di hutan ataupun berada di lapangan yang tidak berada di rumah. Dia boleh tengok kat sini macam mana. Ini kita gadget lah. Cara kita nak letakkan sebagai tungku untuk memasak air, memasak makanan. Inilah dia panggil gadget. Okay. Yang adik-adik tengok yang rakan-rakan tengok sini yang sebelah kanan ni, ini pula adalah boleh katakan sebagai meja makan lah. Kalau kita faham konsep gadget tu bagaimana, kegunaan dia untuk kita berada di hutan tu atau semasa kita melakukan perkhemahan tu, itulah the gadget. Kalau katanya rakan-rakan tu, sebab hari ni saya sebenarnya bukan nak lebih fokus kepada gadget tu. Sebab bagi saya gadget ni rakan-rakan boleh survey, boleh explore sendiri. Tetapi yang hari ini saya lebih berfokuskan mengikut permintaan Puan Aspadillah berkenaan tentang bagaimana pelaksanaan program pertandingan ni akan dijalankan. Okey. Baik. Okey, aspek penting dalam pertandingan ni ada dua, iaitu aspek kemahiran ikatan dan simpulan dalam pembinaan gadget. Yang kedua adalah aspek teknikal dalam penyediaan video dan memuatkan video yang dihasilkan. Oleh itu sebenarnya tujuan bengkel diadakan nak bagi penerangan kepada rakan. Mungkin saya tahu, mungkin rakan-rakan ada yang lebih mahir, ada yang saya tahu ada yang dah pernah buat video, pernah upload sendiri dalam YouTube. Mungkin ada guru-guru yang berkemahiran, yang lebih berkemahiran daripada saya. Cuma daripada peraturan dan syarat yang dinyatakan tu, saya terangkan lebih jelas di dalam bengkel hari ini. Okey, so penerangan saya ni melibatkan dua aspek penting ni, iaitu aspek kemahiran ikatan dan simpulan dan juga aspek teknikal dalam kita nak mengupload video yang telah dihasilkan. Okey, syarat pertandingan ni saya ambil hampir sepenuhnya daripada syarat kebangsaan, iaitu ada boleh lihat kat sini, penyertaan terbuka kepada semua MBK kategori bermasalah pembelajaran dan juga pendengaran. Dua saja untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Pertandingan diadakan secara rakaman video tanpa suntingan. Yang itu dibolkan. Rakaman video tanpa suntingan ni lebih kepada video satu. Dia ada dua video. Nanti saya akan terangkan. Yang ketiga, rakaman video perlu dimuat naik melalui YouTube dengan tetapan unlisted. Tetapan unlisted. Okey, seterusnya peserta digalakkan memakai pakaian lengkap unit uniform penangkap. Okey, seperti mana kita tahu pendidikan khas ni memang kita kena pakai baju pengangkap sebab kita semua ahli pengangkap. So yang kalau dalam video tu nanti, kalau anak-anak atau peserta nanti, bakal peserta sebaiknya memakai pakaian lengkap pengangkap, full uniform kita panggil. Bukannya kita panggil half uniform. Yang sekarang saya pakai ni baju cuma pakai t-shirt pengangkap. Ini bukan dikira sebagai uniform. Ini bukan uniform. Kalau adik-adik pakai
t-shirt pengangkap ni dia kategorikan sebagai half uniform. Itu pun tak lengkap lagi. Sebab kalau half uniform dia mesti memakai scarf. Akan memakai scarf. Kalau adik-adik sekadar memakai t-shirt itu tidak dikira sebagai uniform. Uniform mesti uniform lengkap berwarna kelabu yang kita pakai tu berserta scarf dan juga topi. Saya nampak ni ada seorang anak murid kita ni pakai topi, tapi dia pakai apa forage cap. Tapi dia tak pakai baju pengangkap lengkap. Tapi itu sebenarnya tak mengapalah, kat rumah tak apalah. Tapi kalau kita semasa kita menjalankan aktiviti tu sebaiknya memakai pakaian lengkap uniform Tetapi kalau kata tak ada, tak mengapa. Half uniform pun sudah cukup, tetapi dari segi faktor pemakahannya tidak lengkap lah, tidak sempurna lah. Okey, seterusnya peserta digalakkan semua peralatan perlu disediakan oleh purus sekolah peserta masing-masing. Maksudnya kos penyediaan bahan, tak kisahlah ada rakan-rakan nak menggunakan kayu ke, nak menggunakan batang kayu ke ataupun buluh, terpulang. Tetapi yang seperti dalam norma baru ni kita permudahkanlah. Yang paling penting adalah bahan yang kita guna tu mesti bersesuaian dengan yang kita nak guna nanti. Okay. Antaranya kalau saya boleh cadangkan, kalau rakan-rakan nak membeli tali putih nylon tu, jangan beli yang tebal, beli yang halus sikit sebab dia mudah untuk diikat. Lagi satu, sifat tali nylon ni licin. Maksudnya kalau kita ikat pada kayu ke, pada buluh ke, dia mudah melurut. Okey, tapi kalau rasa macam dia kalau yang lebih baik kalau kita nak mengikat gadget ni, dinamakan tali jut. Kalau pergi dekat kalau saya kata kita pergi dekat kedai-kedai yang ada menjual bahan-bahan perkemahan ni, boleh minta tali jut. Tali jut ni dia macam tali, kita pakai tali guni lah. Ni panggil tali jut. Itu paling bagus untuk kita buatkan tapi tali tu dia ada ketebalan juga. Ketebalan yang sederhana, jangan terlampau nipis, jangan terlampau tebal. Okey. Seterusnya itu tali jut tu memang harganya agak mahal sedikit. Seterusnya, okey, penggunaan tali gadget yang dibina perlulah jelas menampakkan jenis ikatan yang digunakan. Okey, maksudnya kalau ikatan kita guna silang gunting, kita guna simpul manuk, kita gunakan seraya Jepun. Maksudnya dia mesti nampak jelas ikatan tu. Kalau tak kita nampak dia main ikat je kan, tu tak dikira lah kan. Memang jadi, ikat tu memang jadi, tapi dia tak sempurna lah, dia punya tak ada seni lah kat situ. Seterusnya, gadget yang dibina wajib mempunyai ketinggian minimum 30 cm dan maksimum 2 meter ataupun 200 cm. Tinggi sangat tu kalau 2 meter tu pun. Paling tidak pun macam saya tunjuk tadi tu, kalau buat macam meja makan tadi tu, tu lebih kurang lah 2 meter, lebih kurang. Okey. Dan seterusnya, gadget berbentuk perangkap adalah dilarang sama sekali. Gadget berbentuk perangkap, faham Gadget yang kita untuk yang ada tajam-tajam macam berbentuk kita nak buat memasang perangkap burung ke, perangkap tupai ke, itu tidak dibenarkan sama sekali. Jerat, terima kasih Cikgu Ahmad. Jerat tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Seterusnya, aspek kemahiran ikatan dan simpulan dan penyediaan bahan. Okey. Guru pembimbing perlu membimbing peserta terlebih dahulu dengan membiasakan murid dengan jenis ikatan yang akan digunakan bagi murid lebih bersedia semasa membuat rakaman nanti agar tidak kekok. Sebab kalau saya nak beri terang penerangan, dalam rakaman tu nanti paling lama pun 90 minit sahaja, iaitu 1 jam 30 minit. Oleh itu, guru-guru perlu biasakan anak murid untuk sentiasa mengikat sebelum kita nak mulakan buat rakaman tu. Okey. Cadangan ikatan yang biasa digunakan dalam pembinaan gadget adalah seperti ikatan pemula, seperti simpul manuk, ikatan seraya Jepun, ikatan silang gunting dan ikatan silang. Okey, peralatan seperti gergaji dan sarung tangan perlu diingatkan kepada peserta agar aspek keselamatan perlu diambil kira. Okey, saya ni selaku salah seorang jawatankuasa pengusahaan risiko, saya paling penting adalah kalau kita nak apa-apa saja aktiviti yang kita nak jalankan, guru-guru pembimbing perlu sentiasa mengingatkan anak-anak menjaga keselamatan mereka semasa menjalankan aktiviti. Wahimah pun di dalam rumah sekalipun, rumah mereka masing-masing. Sebab mereka bermain dengan gergaji, mereka bermain dengan mungkin buluh. Buluh ni kalau siapa yang tak biasa, dia yang ira halus tu pun boleh dia tajam seperti
mata pisau. Tangan saya pernah terhiris, terkoyak tangan saya semasa saya ingin membuangkan serpihan buluh tu. So harapnya berhati-hati. Kalau kayu pun mungkin boleh selumbar. So saya ni sebagai nak mengingatkanlah kepada rakan-rakan guru, pembimbing supaya berhati-hati anak-anaknya menggunakan gergaji. Pastikan kalau mereka kat rumah tu mesti bersama dengan orang tua mereka sendiri, ibu bapa mereka. Okey, bahan yang digunakan perlulah sesuai untuk kemampuan murid seperti ketebalan tali ikatan, kayu atau bulu yang digunakan perlu selamat dan tidak membahayakan peserta. Nanti kalau awak cakap pergi ambil buluh, bahayalah. So sebab tak buluh ni kita sudah maklum ke tempat-tempat buluh ni ada ular. So kalau yang terbaik, cikgu-cikgu pergilah dekat hardware, belilah buluh kayu macam kayu bendera tu kan, kayu yang kayu pancang tu yang dalam kaki tu, cikgu potong 3. Tu jadilah panjang, jadi panjangnya nanti 30 cm. Cikgu boleh guna tu saja, tak perlu nak membahayakan. Tapi ini bukannya sebagai wajib, boleh terpulang kepada guru pembimbing masing-masing. Okey. Seterusnya, yang ini adalah cadangan. Saya tak kata ini ikatan yang perlu awak ikut. Tak, ikatan ni awak nak ikut, awak belajar mana dengan cikgu awak, ikutlah yang ini, mana ikut pada yang awak dah belajar. Tapi yang biasanya kita buat untuk gadget ni ada 3, iaitu adalah simpul manuk, ikatan pemula ni, dan juga ikatan silang gunting. Ikatan silang gunting ni kalau kita nak buat mengikatkan antara dua kayu, dan juga ikatan serai jepun. Ini yang paling biasa kita jumpa. Okey, saya tak tunjukkan hari ni. Yang ini cuma saya boleh kongsikan saya boleh kongsikan 3 ni, tapi dan video dalam ni ada saya tunjukkan video macam mana nak buat. Kalau nanti nak video, nanti saya sharekan video-video ni nanti. Okey. Contoh ikatan simpul manuk. Okey, adik-adik yang ada kat sini, cikgu-cikgu pun boleh tengok. Saya tunjukkan video kat sekarang. Saya buka dekat, saya on kan. Okay. Ni ada dalam YouTube. Adik klik saja, ada tulis saja simpul manuk ataupun clove hitch. Simpul manuk ni dipanggil clove hitch. Okay. Yang ini kita buat secara dua telinga. Dua telinga ni kita letakkan atas dan bawah. Kita akan jadikan dia sebagai, adik-adik boleh tengok macam ni. Senang saja. Yang ini dah kita buat simpul manuk. Okey. Ini paling mudah. Masukkan kayu, kita ikat. Ini kalau mudah kalau kayu ni dia tak ada hujung, dia tak ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, ada cara yang kedua. Kita nak buat ikatan simpul manuk. Okey. Yang ini kalau bebas kiri dan kanan kayu tu boleh kita buat. Tapi kalau kalau ada cara yang kedua. Ada cara yang kedua, kita nak ikatkan ni. Okey, tengok pangkah, buat silang, kemudian masuk tengah. Okay, itu saja. Ini adalah simpul manuk ataupun simpul ikatan pemula. Kita nak mula ikatan, kita mulakan dengan simpul manuk. Okey. Okay, seterusnya. Okey, ikatan silang gunting. Ikatan silang gunting ni kalau adik-adik nak gunakan ikat tripod boleh, ataupun 2 kayu saja pun boleh. Sekejap saya tunjukkan. Shear lashing. Ikatan silang gunting ni dipanggil juga sebagai shear lashing. Saya tunjuk 3 sahaja ikatan yang biasa digunakan untuk kita buat gadget. Okey, mulakan dengan simpul manuk yang pertama sekali. Mula-mula apa-apa ikatan perlu dimulakan dengan simpul manuk.
rapatkan kayu yang kita nak ikatkan bersama. Saya akan bagi sharekan video-video ni dalam grup nanti, minta guru-guru pembimbing nanti akan kongsilah. Dia mudah saja kalau kita tahu cara nak buat. Ini caranya kalau antaranya yang kita nak buat silang gunting tadi. Mudah saja, tapi dia perlukan latihan. Kalau kita tak biasa, dia akan susah lah. Okay, ini dipanggil ikatan silang gunting. Inilah dia. Mula apa-apa pun mesti mula dengan simpul manuk, clove H. Okay. Saya segerakan sebab kita lebih kepada ni nanti. Okey, seterusnya yang terakhir yang saya kongsikan ikatan adalah ikatan serai Jepun ataupun Japanese lashing. Japanese lashing. Ini adalah bentuk Japanese lashing tu, dia ada pangkah, seperti ada pangkah kat tengah-tengah ni. Okay, cara kita nak buat nanti, boleh kita tengok kat sini. Okay. Sebaiknya yang saya boleh nasihatkan adik-adik atau peserta, bakal peserta, cuba dahulu ikatan biasa dulu sebelum buat gadget. Bila dah biasa, dah tahu nak buat macam mana kita nak ni, baru kita mulakan buat gadget. Dan kemudian baru buat baru buat rakaman. Dia ada step lah. Kalau adik-adik dah biasa buat, boleh terus dengan buat rakaman terus. Jangan nak kalau belum pandai lagi tiba-tiba nak buat, dia memang akan jadi lebih daripada 90 minit. Nanti buang masa saja. So buat berlatih dulu. Step by step. Sebab saya dapat tahu tempoh yang kita nak buat tu masih agak panjang dalam bulan ni. So kita boleh buat perlahan-lahan. Okay. Aspek yang buat gadget ni, dia perlu sabar. Dia perlu sabar, dia perlu tenang. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan video ni nanti. Okay, rakan-rakan adik-adik, anak-anak boleh tengok dulu, rakan-rakan guru pembimbing pun boleh tengok dulu, nanti saya akan share. Hari ni saya lebih kepada sebab saya nak lebih kepada technical tu, bukannya dalam bentuk aspek gadget ni yang saya. Okay. So boleh tengok kat sini macam mana yang kita nak buat tu. Okay. Ini adalah Japanese lashing. Okay, Japanese lashing. Okay. Okay, reef knot. Okay, kalau dalam aspek penggunaan tali untuk anak-anak peserta, sebolehnya jangan sampai membazir. Kalau anda menggunakan tali nylon ataupun tali jut, jangan pakai panjang-panjang sangat, cukup sekadarnya. Boleh, nanti insyaAllah ikatan seraya Jepun ni, Tuan Hanif nak saya ulang balik ke? Nak saya ulang balik Okay, saya tunjukkan sekali lagi lah. Sikit je. Mula daripada sinilah Tapi tak apa, nanti saya akan kongsikan video ni nanti dalam grup Ikoko. So rakan-rakan guru pembimbing boleh kongsikan video ni pada anak-anak nanti. Okay. Dia sebenarnya inilah, dia ada banyak jenis ikatan, diagonal. Oh, berapa kali pusing asalkan kuat? Ya saya. Dia sebenarnya
dia sebenarnya kalau kita tengok dan kita buat berbeza. Ada setengah orang dia buat 2 kali dah kuat. Ada setengah orang buat lebih 3 kali. Tengoklah. Tak boleh nak cakap macam mana sebab kadang-kadang bila kita tarik tarik tali tu dan jenis tali tu dia main peranan juga. And kadang-kadang kalau tipis sangat tak sesuai dengan kayu yang bertebal ni. Dia tengok macam mana. Kalau kayu tali nylon dia licin, dia mudah melurut. Saya kalau nak belajar ni saya guna tali rafia je, senang. Dia mudah, dia murah. Tali rafia. Tapi nanti bila dah buat betul-betul, kita gunalah tali yang kita guna tu, tali jute ke, tali nylon ke. Ketebalan tu penting. Jangan tebal sangat. Tebal sangat nanti dia tak mudah dia tak kuat untuk mengikat. Kalau tak bergantung kepada ketebalan kayu tu ataupun buluh. Okey. Okey, saya stop dulu yang ini, saya pergikan seterusnya. Okey. Okey, ini adalah yang saya buat hari itulah. Saya gunakan proses kerja dan latihan lah. Saya buat juga, sebelum saya nak pergi ceramah ni, saya buat jugalah. Saya mengakui lah, saya dah lama tak buat gadget ni. Lebih 5 tahun saya tak buat. So kalau katanya masih orang cakap ada agak rusty lah. Maksudnya dah agak berkarat lah dah skill tu. Tapi kalau lama-lama kita buat, dia akan cantik lah. Yang ini macam adik-adik tengok, ini serai Jepun lah, ikutlah. Kalau saya terlebih tali tu, saya tak buang. Saya ikat, saya akan sisipkan dia supaya tali tu tali tu tidak terbuang gitu saja. Malah kalau kita sisip tu, ikatan tu lebih kuat nanti. Kita lilitkan tu jangan kita buang. Sikit yang kita buang. Dalam pengangkat berjimat cermat. Itu undang-undang pengangkat kan. Antara undang-undang pengangkat adalah berjimat cermat. Okey. Macam adik boleh tengok sini, saya mulakan dengan ikatan clove hitch ataupun simpul manuk. Okey, yang ini yang saya buat tadi tu dapat ketinggian 30 cm, lebih kurang inilah, lebih kurang 4 kasut ataupun kenapa saya tinggikan sebab mudah saya letakkan boot dan kemudian ada kasut ke atas. Ini yang gadget yang saya buat. Okey, seterusnya. Okey, aspek teknikal dalam penyediaan video dan membuat video yang dihasilkan. Okey, kat sini saya dah mulakan masuk supaya adik-adik boleh faham. Terdapat 2 video yang perlu dimuat naik. Okey, kita kena muat naik dalam boleh main sentry. Baik. Terdapat 2 video yang perlu dimuat naik peserta YouTube dengan ketetapan unlisted. Nanti saya tunjukkan video. Saya dah buat video tu dah. Saya dah buat tunjuk video bagaimana adik-adik boleh buat. Kadang-kadang cikgu-cikgu bagi adik-adik ataupun peserta yang buat. Mungkin ada yang guru-guru boleh bantu nanti. Okey. Video pertama iaitu video pembinaan gadget memerlukan dengan jelas peserta menunjukkan proses kerja dengan jelas tanpa suntingan potongan. Sebarang muzik latar, teks dan lain-lain animasi grafik tidak dibenarkan. Ianya perlu menggunakan aplikasi time lapse untuk pemprosesan video. Okey, penerangan lanjut menyusul. Saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan aplikasi time lapse tu. Okey. Video kedua adalah video pembentangan gadget, hasil gadget yang mana rakaman video wajib mempunyai sari kata bahasa Melayu dalam tempoh 3 hingga 5 minit. Macam mana tu cikgu? Tadi kata cikgu rakaman tu 90 minit. Kan 90 minit. Tetapi macam mana sampai kita nak buat 3 hingga 5 minit tu? Nanti inilah saya akan terangkan bagaimana yang saya masukkan nanti. Okey. Okey, ini adalah peralatan rakaman lah. Okey, peralatan rakaman saya gunakan macam ni monopod macam monopod lah, satu monopod bukan tripod sorry. Ni tripod lah, tripod sebab ada 3 kaki kan. Ni tripod yang saya letakkan dengan telefon saya, handphone smartphone dan kita buat rakaman nanti kena adalah guru-guru boleh sumbangkan atau boleh bagi pinjam pada anak-anak untuk buat benda ni. Kalau tak dia nak letak kat mana kan untuk buat rakaman tu nanti. Okay, seterusnya, okey, video 1, pembinaan gadget. Okey, tempoh maksimum yang diberikan adalah selama 90 minit sahaja. 1 jam 30 minit dalam rakaman asal semasa proses pembinaan gadget. Maksudnya, adik mula-mula dah bahan-bahan dah sedia tau. Bahan-bahan dah sedia. Okey, kalau nak potong ke nak apa ke biar dah siap potong dah. Tali pun dah siap Tali pun dah siap potong-potong dah.
Ikut kepada tali kegunaan adik-adik lah, berapa banyak. Jangan masa tu baru nak potong. Potong siap-siap. Potong siap-siap dulu. Okey. Kemudian, bila awak mula rakam je, baru awak buat ikatan awak tu. Maksudnya, awak buat ikatan dengan bahan dah siap untuk awak nak buat. Jangan baru nak potong tali, baru nak buat apa, baru nak potong kayu, nanti membazir masa. Dalam 90 minit tu, awak dah terus buat ikatan. Jelas Seterusnya, rakaman tersebut seterusnya akan menggunakan aplikasi lapse time lapse video dan minta anak-anak ataupun guru-guru download dalam Google Play. Ada. Memang ada dalam Google Play. Dan telefon pintar murid dengan tetapan kelajuan 10 kali. Apa benda ni cikgu? 10 kali ni? Nanti saya akan terangkan. Mungkin ada rakan-rakan guru ataupun anak-anak pernah gunakan aplikasi ni. Okey, contoh upload ke YouTube, gadget, rak kasut, SDK tiram, kurungan pembinaan gadget. Maksudnya nanti savekan dalam bentuk nama. Mudah kita nak ni. Ya, Cikgu Ariman nak bercakap ada? Oh kan. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, cara menggunakan time lapse. Okey, ini saya buat video menggunakan handphone. Saya rekod menggunakan handphone saya. Saya minta maaf mungkin agak kecil. Kalau rakan-rakan menggunakan laptop boleh nampak dengan jelas Tapi kalau menggunakan telefon pintar, lihat bengkel hari ni mungkin agak kecil. Tapi insya-Allah nanti saya akan kongsikan juga video ni dalam grup Telegram nanti. So rakan-rakan boleh rujuk lah. Tapi sebenarnya agak mudah saja. Sebenarnya mudah saja menggunakan aplikasi ni. Okay, saya tunjukkan ya. Okey. Pertama sekali bila rakan-rakan gunakan ni, rakan-rakan boleh download dulu menggunakan Google Play timelapse ni, kemudian klik. Okey, seterusnya bila klik kat dalam tu nanti dia akan keluarkan macam ni lah. Timelapse ni. Ada dua kamera atau galeri. Kalau kamera tu on time lah, masa tu rakan-rakan nak gunakan semasa tu juga. Tapi kalau gunakan galeri, maksudnya kita dah rakam siap-siap. So kita ambil daripada ni antaranya yang saya buat. Okey, contoh yang saya klik yang paling atas paling kiri tu, atas paling kiri. Okey, saya klik situ, saya tekan next. Okey, kemudian dia akan keluar. Dalam tempoh ni, saya ni percubaan saja. Ini katalah rakaman anak-anak tadi 90 minit tadi Yang dalam rakaman saya tadi ni, saya buat pendek 9 minit 28 saat. So, okey, sebelum tu, Sebelum tu, okey, saya saya tekan mana tau? Saya tekan dekat, dia kat sini, rakan-rakan boleh nampak dia ada macam 2 kali, 4 kali ni kan. Kita scroll ke tepi, dia akan tekan custom. Custom ni klik dan tulis 10. Itu yang saya cakap 10 kali tadi tu. Dia kelajuan dia 10 kali ganda. So bila kita 10 okey, rakan-rakan akan tengok nanti dia akan proses daripada 90 minit tu mungkin boleh jadi 9 ataupun 5 minit nanti. Okey, rakan-rakan tengok nanti dia timelapse ni dia melajukan. Itu je proses dia sebenarnya, dia melajukan video tu sebenarnya, timelapse. So yang ni saya boleh tunjukkan antara yang hasilnya nanti. Maaf saya lajukan. Okey, ni antara yang dah siap dia jadi 56 saat saja. Daripada 9 minit tadi tu jadi 56 saat. Okey, atau ikut keperluan, apa ikut keperluan? Maaf. Sekejap saya tengok sini. Mesti 10 kali ke? Okey cikgu. Cikgu, saya sebenarnya saya mengikut standard yang dituliskan di dalam ini. Yang Puan Asfalila share tu, yang ini kebangsaan tu, kita siap-siap guna sama juga macam yang kebangsaan. Dia memang 10 kali. Ya. Bukan ikut keperluan, dia memang ikut syarat tu. Memang ikut syarat tu. Sebab 90 tu katalah kurang daripada 90 minit kan. Kurang daripada anak-anak buat lebih mungkin 70 minit ke apa, tetap dia nak 10 kali. Itu saja. Okey. Okey, ini antara ni Okey, saya menjawab Cikgu Fadilah ya. Okey. Okey, ni antara hasilnya dia jadi laju lah. Saya jadi macam lipas kudung lah, laju. Dia bunyi laju, dia fungsi dia melajukan proses tu. Maksudnya tanpa suntingan. Okey, terima kasih sama-sama puan. Okey, dia akan jadi laju lah. Ni saya buat dekat garaj kereta saya je lah ni contoh saya buat ni kan. Okey. Yang ini saya buat macam saya buat bahan. Sebenarnya kalau boleh semasa buat gadget tu tak perlu buat macam ni tak perlu nak tunjuk bahan, tak perlu nak apa. Maksudnya dah terus buat je nanti. Okey. Ini untuk video pertama. Ini untuk video yang pertama.
Tapi nanti juga dalam video ni nanti kena sunting untuk video kedua yang kita nak terangkan yang bahan yang saya gunakan apalah, yang inilah okey, yang ini juga kita kita akan gunakan juga. Okey, seterusnya video kedua. Video kedua adalah pembentangan hasil gadget. Pembentangan hasil gadget. Pembentangan dalam yang video kedua ni dia pendek lagi. Dia tadi tu video time lapse. Yang video kedua ni adalah video tentang kita membentangkan. Nanti saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak bentangkan tu ya. Pembentangan dalam 3 hingga 5 minit. Berpakaian lengkap pengangkap mempunyai kelebihan. Macam saya cakap tadi lah, half uniform ke ataupun langsung adik tu tak pakai baju pengangkap, tak mengapa, tapi markahnya berkurang lah sebab dia ada dalam senarai penjurian tu nanti. Peserta perlu membentangkan hasil gadget yang dibina seperti nama gadget, bahan yang digunakan, ikatan yang digunakan dan fungsi gadget. Rakaman mesti dengan jelas menunjukkan peserta dengan gadget. Janganlah kita nampak bird eyes view. Kita nak orang nampak anak murid tu dengan bahan gadget. Macam rakan-rakan tengok dengan dalam tu dalam contoh yang Puan Aspalela bagi tu. Dimuat naik melalui YouTube dengan nama spesifik. Yang mudah dicari dan link diberikan kepada jawatankuasa juri penilai. Maksudnya nanti bila kita tahu peserta ni daripada sekolah sekian-sekian, jangan letak nama pelik-pelik, senang kita nak cari. Kalau tak bagi ni pun nanti kita tahu kat mana contohnya gadget rak kasut SK tiram, kurungan pembentangan hasil gadget. Yang tadi tu yang first kali tadi tu video ni kan. Yang kedua ni adalah pembentangan hasil gadget. Seterusnya ini cara yang saya buat. Ni saya upload dalam YouTube Saya upload yang YouTube dalam grup saya sendiri. Saya bukakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini saya akan menunjukkan kepada rakan-rakan guru. Sebelum tu ini adalah kalau rakan-rakan, ini contoh kalau rakan-rakan nak edit menggunakan video editor yang ada dalam Windows 10, yang memang sedia ada dalam Windows 10. Mungkin ada anak-anak pun ada kat rumah ada Windows 10 yang tak perlu terlampau tricky sangat, yang terlampau susah sangat yang kita nak guna untuk video editing. Yang ini saja dah boleh kita guna. Ini untuk video kedua tau. Video pertama time lapse saja. Tapi untuk video kedua, adik-adik ataupun guru pembimbing boleh gunakan video editor yang ada dekat laptop saja, yang tak perlu yang terlampau canggih sangat. Saya sambungkan Bagaimana kita nak menjalankan video editing untuk video yang kedua iaitu pembentangan hasil gadget. Sebenarnya kepakaran masing-masing, tetapi seperti mana yang kita ada dalam komputer yang tersedia di dalam Windows 10, kita ada aplikasi video editor. Rakan-rakan guru boleh gunakan ini dan mudah digunakan. Seterusnya apa yang kita cakap sekarang adalah kita tunjukkan cara bagaimana jalan-jalan. Pertama sekali bila kita gunakan video editor sebab mudah dan dia tersedia dalam laptop ataupun dalam komputer guru. Tekan new video project. Kemudian ni video project. Sini kita letak adalah gadget rak kasut. Gadget rak kasut. SAGC kurungan. Saya menjawab soalan. Bergema suara tu maksudnya bergema yang dekat video ni ke ataupun yang saya cakap sekarang? Bergema saya kurangkan sikit sound dia kejap. Masih bergema lagi ke? Pembentangan hasil gadget. Pembentangan. Tak ada dah. Tak ada dah. Panjang sikit tekan seterusnya kita akan tekan add ini. Form PC lah sebab saya rakam. Saya rakam tadi gunakan download, saya gunakan handphone. So saya akan check ni. Mungkin rakan-rakan tak nampak sebab bila saya menggunakan aplikasi Windows kekunci Windows dengan G. Windows dia merakam. Mungkin rakan-rakan tak nampak yang saya suka ni lah. Saya ada buka open folder. Tak mengapa.
Sekejap ya. Okey, sekejap, mana saya simpan tadi. Kita tekan sini durasi ni. Okey, pertama kalau kita kat sini kita boleh bukakan add title card. Rakan-rakan boleh letakkan jadual tajuk. Tajuk add title card, kita tekan sini durasi adalah dalam 5 saat. Teks rakan-rakan boleh tulis kat sini. Kita boleh inilah, kita boleh letakkan. Okey, okey, boleh kita letak sini. Kita tulis gadget ataupun kita tekan adventure lah. Adventure gadget rak kasut. Rak kasut SJKC Ira. Betul lah. Okey. Alright, kita duduk kat sini, kemudian kita tekan done. Kemudian kita letakkan background. Okey, kalau nak gambar macam ni dah okey, okeylah. Tak ada masalah, saya pun suka juga color ni. Kita klik kat sini. Dia ada efek ke tidak? Okey, ada efek. Okey, kita tekan sekali lagi. Okey, cantik. Alright. Okey, pertama sekali kita masukkan pemula ni, contoh je kan. Saya masukkan ni. Okey. Setelah kita ni, kita masukkan rak kasut dia jadi tiram. Okey, kat sini kita boleh masukkan, ini contoh je kan, saya bagikan ni contoh lah. Kat sini kalau nak effect, nak filter pun boleh, nak tambahkan ni. Bolehlah kita tulis dekat kat mana ni, kalau kita nak lah, kita letak dekat posisi mana. Okey cikgu, saya terlupa yang ini saya skip nanti sebab dia ada split tau. Kata split tu, cikgu kena split dulu baru cikgu boleh masukkan perkataan cikgu kat dalam tu. Itu sebab saya lajukan sikit supaya tadi saya macam mencari point, sebab ni pun saya tengah cuba jaya juga sebenarnya. Okey, sekejap Mana ke atas. Nama peserta. Okey, Muhammad. Sebab dalam video yang kedua ni perlu kita nyatakan nama peserta, bahan yang digunakan, apa semua tu sebab kita kena buat editing ni. Okey. Hari bin Baharudin. Okey. Letak situ. Kalau tulisannya kurang ni, nanti kita boleh adjust lah. Ataupun kita letak kat sini quiet ke, ataupun adventure ke. Okey. Nama peserta. Okey, dan okey, kita tambah lagi teks. Okey. Alright, gadget biasa, dia sikit tiram. Bila masuk je, okey, nama kat sini kan. Okey. Kemudian kita boleh masukkan lagi teks. Kat sini contohlah kita letak nama gadget. Contoh kan, cikgu-cikgu boleh letak kat sini kan. Dia ada banyak ni. Okey, fresh, katalah fresh. Dan itu kita masukkan
Yang sini kita boleh kita masukkan teks lah. Okey, katalah kita nak masukkan teks bilangan ikatan. Contohlah ni kata saya tengah pegangkan ikatan tu. Okey, bila kita sudah kata nama ni, okey, bahan yang digunakan. Okey, bahan batang kayu dan tali nylon. Tali nylon ke tali rafia ke terpulang cikgu lah. Saya tekan, cikgu boleh letak sini, kita letak joy. Okey, kita cuba mainkan kat sini. Jack arak kasut. Bahan yang kita gunakan adalah batang tiang kayu, untuk bendera yang dipotong ukuran satunya 60 cm. Tali ini mana hujungnya akan dibakar. Jadi kita potong kita akan bakar. Okey juga ini dah buat. Lepas tu okey, kita split lagi. Contohlah, okey, yang ini kita buatkan terus. Okay, kita jalankan dulu. Seperti ini. Okey, lepas tu dan seperti mana yang saya akan gunakan yang ini nanti, kita akan siapkan. Ini kita akan menguji dengan Jack arak kasut. okey. Bahan yang kita gunakan Ni kena banyak kali kita cuba try and error lah. Okey. Batang kayu untuk bendera yang dipotong ukuran satunya 60 cm. Tali sepanjang ikatan mula dan juga. Okey cikgu, saya potong nanti saya bagikan link juga nanti tunjukkan macam mana nak buat. Okey. Saya minta maaf lah sebab saya perlu teruskan pembintangan hari ini. Okey. Okey, seterusnya cara muat naik dalam YouTube. Okay, cara kita dah buat video kan, kita dah siap video kita dalam handphone ataupun laptop. Lebih baik kita buat dalam laptop lah sebab sedia mudah dapat disimpan. Okey, kemudian ni saya tunjukkan cara untuk kita muat naik ke dalam YouTube Okey, rasanya ada yang adik-adik dah tahu, dah pernah buat ataupun guru-guru, tapi saya tunjukkan juga dalam pembintangan hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak upload sebarang video yang kita dah buat tu ke dalam YouTube lah. Okey, seperti yang mana yang baiknya anak-anak murid kita yang akan jalankan aktiviti tu, dia akan buka menggunakan akaun Gmail dia sendiri. Okey. Okey, untuk soalan Cikgu Ahmad Abdullah, dalam syarat umum nombor 10 menyatakan semua rakaman video hendaklah tanpa tanda pengenalan negeri. So soalan saya, boleh ke letak nama sekolah di awal video? Okey, macam ni lah cikgu. Saya sebenarnya pun saya cuma ikut pada syarat dalam peraturan tu. Dan saya sebenarnya yang kita conduct ni hanyalah conduct daerah. Yang kita buat ni daerah. Cuma dalam menjawab soalan Cikgu Ahmad berkenaan boleh ke kita letak nama sekolah di awal video, nanti boleh tak nanti soalan ni dijawab oleh Jawatankuasa Urus Setia sekolah yang mengelolakan lah. Sebab saya ni hari ni diberi tanggungjawab untuk membuat bengkel sahaja dan saya cuma berikan contoh, maksudnya bagaimana kita nak maklumkan sekolah yang terlibat lah. Tetapi kalau kata tidak ada tanpa tanda pengenalan negeri, saya tak boleh nak cakap lah, itu mungkin Jawatankuasa Urus Setia yang akan boleh maklumkan bagaimana cara penjurian tu. So saya ni cuma hari ni berikan bengkel berkenaan cara nak buat, cara pengungsian macam mana kita nak buat, itu saja. Okey Cikgu Ahmad ya, terima kasih. Akaun Gmail sendiri. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah first kali rakan-rakan boleh
tunjukkan video ni nanti. Okey, klik dekat bahagian garis 3 ni dan kemudian pergi kepada library. Okey, tekan library. Okey, seterusnya maaf, ini bukan dia. Okey, tekan kepada your videos, minta maaf. Okey, tekan kepada your videos. Kemudian dia akan keluar paparan ini. Okey, paparan ni rakan-rakan perlu tekan create. Okey, create, tekan create. Okey, upload videos. Okey, select files. Okey, contohnya saya nak upload video saya. Okey, yang saya dah buat sebelum itu. Okey, pertamanya saya pergi dekat documents. Mana terletak mana ya yang rakan-rakan simpan. Okey, documents. Okey, desktop sini. Pictures. Okey, saya mencari saya punya list PC. Okey, minta maaf. Okey, pergi kepada videos. Okey, pergi pada mana yang akan simpan. Okey, kemudian kita klikkanlah video yang kita ni. Kemudian kita tekan open. Okey, dia akan select files lah, dan kemudian kita akan ke sini. Okey, ikatan buku sila. Okey, saya kata ikatan buku sila. Okey, kita letakkan description ataupun keterangan. Saya minta maaf, saya mohon maaf. Yang ini adalah cara-cara upload bukannya yang kita dah buat video tadi tu. Ini video yang saya buat ringkasan saja Jangan salah faham pula. Okey. Okey, thumbnail ni processing video. Okey. Alright. Kita letakkan kat situ. Okey. Ni thumbnail ya. Dia ada thumbnail dia. Okey, kita boleh pilih ini ke atau ini ke. Kita boleh pilih mana thumbnail yang kita nak. Saya ambil yang inilah. Okey, kemudian kita tekan next. Okey. Ya, kita letak tulis ini yes, it meant for kids Okey. Dia tak ada lah yang perkara yang tak baik lah Okey, seterusnya tekan next. Okey. Dia tulis kita nanti kena pilih unlisted Nanti dalam rakaman yang kita akan masuk upload ni, kita tekan anyone with the video link can watch your video. Okey, tekan unlisted. Kemudian tekan save. Okey, tekan unlisted, kemudian tekan save. Ni boleh rakan-rakan boleh kongsilah kat mana-mana macam mana nak bagi tu kalau ataupun tak perlu, kita cuma copy video link je, kemudian kita close. Okey, itu saja, siap. Okey, kalau kita nak boleh tengok, kita boleh buka dekat sini, klik. Dia akan kita boleh tengok dekat kita punya ni nantilah. Ataupun kita boleh tambah subtitles. Kat sini kita tekan subtitles. Okey, set language kepada bahasa Melayu. Okey, Malay. Malay. Okey, Malay. Okey. Alright, sini bahasa Melayu Okey, confirm. So nanti dia akan automatic berbahasa Melayu kalau kita cakap kat sini, tekan add. Okey, nanti kalau kita mainkan ni, kita cuba mainkan cuba kita mainkan. Mungkin dia tak ada perkataan kat sini lah. Okey. Okey, saya teruskan rasanya ini cara je lah, cara memuat naik ke dalam YouTube So nanti pun saya akan kongsikan video ni. Video ni sebenarnya adalah tutorial lah saya buat tutorial macam mana kita nak, saya nak bantulah adik-adik dengan rakan macam mana nak, mungkin rakan-rakan mungkin lebih tahu bendanya, senang je sebenarnya. Bendanya dilibatkan tentang pengetahuan kita tentang apa ni, IT lah, dunia IT Okey, terima kasih kepada Cikgu Nasir atas perkongsian memaklumkan tidak boleh nama pun tak perlu pun diletakkan dalam apa ni, dalam video tersebut lah.
Okey, tak ada apa, terima kasih. Saya minta maaf, pertamanya sekalinya menjawab soalan tu tadi tu. Saya sebenarnya saya tidak diturut sertakan dalam taklimat hari tu. Saya cuma diminta untuk membentangkan gadget dan Puan Asfalila mintakan saya bentangkan tentang syarat-syarat tu. Okey, saya pertamanya saya minta maaf lah berkenaan nama tadi tu lah, sebab mungkin isu pasal nama tu pun boleh menjadikan masalah ya. Memang betul lah, memang masalah untuk bias. Okey, tak ada masalah. Saya pun okey. Mungkin ini saya tak, tu saya cakap tadi lah, saya cakap saya tidak ada dalam taklimat yang diberikan tu. Maklum masuk bias ke apa tu saya pun tak jelas lah. Mungkin salah satu sebab lah mungkin nanti mungkin akan ada berlakunya ialah masalah yang timbul disebabkan nama tu Okey, seterusnya saya rasa ini antara slide saya yang terakhir lah. Tapi sekejap saya check balik. Okey. Ini adalah hasil video yang berjaya diupload ke YouTube lah. Ni contoh kalau kata nama tu katanya saya minta maaf lah. Nama tu ini asal yang ikut kepala saya dah, tak ada orang maklum kepada saya buat je yang saya letak kat sini. Ni salah satu perkongsian yang saya buat lah Okey, contohnya yang ni. Hari ini saya akan membuat gadget perkemahan dengan batang gadget rak kasut. Bahan yang kita gunakan adalah batang tiang kayu, batang kayu. Kali ini yang lebih kita akan gunakan adalah kekuatan gadget yang telah iaitu ikatan pemula dan juga ikatan serai Jepun dan juga serai gunting. Ini kita akan menguji kestabilan dan kekuatan gadget yang telah dibina. Okey, saya akan meletakkan beberapa kasut untuk menguji kestabilan dan kekuatan gadget yang telah kita buat. Okey, seperti mana yang kalian lihat, memang sengaja saya letakkan dalam reka bentuk gadget ini dia tinggi sikit sebahagian bawah ini kerana untuk diletakkan boot ataupun jungle boot di bahagian bawah, dan di atas diletakkan kasut sukan ataupun kasut aktiviti. Seperti yang saya tunjukkan. Okey, seperti mana yang dilihat, empat pasang kasut terletak di rak kasut ini dengan baik dan tidak bergoyang. Ianya amat utuh sekali dan stabil. Terima kasih. Itu saja. Okey, terima kasih. Saya rasa itu saja kot saya buat ini tadi. Okey, sorry, saya kongsikan pemakahan Saya harap pemakahan masih sama lagi sebab saya dapat ni daripada yang dikongsikan dalam grup Ikoko. Okey, pemakahannya adalah bilangan ikatan 30 markah. Contohnya bilangan ikatan ni maksudnya yang ini berapa kali join. Yang ni join lah ikatan tu. Berapa ikatan yang kita gunakan. Tadi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu lah. Ikut pada join dia tu. Okey, jenis ikatan yang digunakan dalam pembentangan tu nantilah. Pembentangan tu apa jenis ikatan yang digunakan? 3, 4, serai Jepun, silang gunting tadi tu. Okey, itu 10 markah. Kreativiti 10 markah. Maksudnya kalau buat rak kasut dia pun ataupun benda-benda lain tu, kalau ada ketinggian ke ataupun ada bentuk yang berbeza ke, terpulanglah ikut kreativiti masing-masing. Okey, keaslian hasil kerja. Maksudnya memang adik-adik punya idea ataupun tak ada masalah kalau kita tengok daripada idea yang lain, tapi kalau kita buat itu kira asli lah Dan kekemasan, maksudnya tak adalah tali-tali tu terjurai-jurai, tali tu tak kemas itu dia panggil kekemasan. Keseimbangan tu macam tadi tu lah, macam saya letak tadi kasut tadi tu, tak adalah letak kasut dia jatuh, muntuh. Itu maksudnya keseimbangan, dia kukuh lah. Okey, masa tu 5 markah. Masa tu kalau kata adik-adik ikut kepada format tu, jangan lebih daripada 90 minit tadi lah. Dan pembentangan tadi tu untuk video kedua tu adalah 15 markah. Okey, ini yang saya ikut standard daripada kebangsaan.
Ikut standard mungkin digunakan sama untuk daerah nanti. Okey, baik. Okey, itu saja. Terima kasih pada pembintangan saya. Saya tetap masa kata 1 jam, 2.5. Tadi saya mula 2.5 lebih, saya habis pun lebih kurang pukul 3.30. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Puan Fungsi Majlis. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mahathir atas segala perkongsian dan penerangan yang dikongsikan sebentar tadi. Bengkel kita diteruskan dengan sesi soal jawab. Para guru dan juga para peserta boleh mengemukakan sebarang pertanyaan kepada penceramah kita. Dan suka saya untuk ingatkan kepada guru-guru untuk mengisi link kehadiran di ruang komen. Sekian, terima kasih. Cikgu-cikgu ada sebarang pertanyaan yang boleh kemukakan kepada Cikgu Mahathir? Okey, rakan-rakan ada nak bertanya, tapi terima kasihlah agak interaktif maksudnya sambil saya bentang tadi tu ada pertanyaan. Terima kasih kepada cikgu yang terima kasih. Ada rakan-rakan nak bertanya pun boleh, tak ada masalah. Sama-sama cikgu. Terima kasih Cikgu Dayang, Cikgu Husni, Cikgu Fuhad, Cikgu Ahmad, Cikgu Nasir, Cikgu Zalia, terima kasih. Cikgu Harani, terima kasih. Ada nak bertanya ke? Kalau tak ada, saya boleh teruslah balik kepada Puan Fungsi Majlis. Okey, tak ada sebarang soalan. Jelas lah. Jelas, harap jelas ya. Bengkel kita telah sampai ke penghujung. Mudah-mudahan kita memperoleh sesuatu pada bengkel petang ini. Sebelum bersurai, tadi ada Cikgu Ahmad kata kamera perlu statik atau boleh bawa dekat untuk tunjuk ikatan. Perlu statik lah, dan dia bawa, memang kena nampak murid tu. Kalau boleh tengok dekat yang video, minta maaf Puan Fungsi Majlis, tadi ada soalan daripada Cikgu Ahmad tadi tu. Baru nak tanya. Okey, tak apa Cikgu Ahmad, nanti boleh PM saya nantilah. Okey, terima kasih. Okay, ada lagi sebarang persoalan? Okay, jika tiada, sebelum bersurai, saya mewakili Jawatankuasa bagi Bengkel Gadget Perkhemahan, E-Co-Curriculum Pendidikan Khas Daerah Pasir Gudang merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penceramah dan guru-guru serta semua peserta yang terlibat dalam memastikan bengkel ini berjalan dengan jayanya. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa terlanjur bicara sepanjang saya mempengerusikan bengkel sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri bengkel pada petang ini dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan Fungsi Majlis, terima kasih Cikgu, terima kasih kepada semua. Saya minta mohon maaf lah kalau ada salah silap. Terima kasih juga Cikgu Mahathir. Sama-sama, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Mahathir, terima kasih semua. Sama-sama Cikgu Khalid. Terima kasih Cikgu Mahathir. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah Cik Jen. Tahniah Cikgu. Terima kasih Majlis. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Mahathir. Terima kasih Kita semua lapar ni, saya pun lapar tu sebab dia. Terima kasih Cikgu Mahathir bin Baharudin. Hei, Cikgu Fairuz, sihat Cikgu Fairuz? Awak kenal kita ke? Kenal lah. Apa tak kenal? Terima kasih. Baik Cik Jen. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Faridah, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, semua yang kita bincangkan dalam webinar ini kita rasa tercatat dalam buku panduan pelaksanaan kedua. Jadi guru-guru boleh
Puan Spalila, tak ada apa-apa lagi Saya Puan Spalila pun rasanya dia berehat dia tak sihat. Okeylah. Okay, terima kasih Cikgu Mahathir. Terima kasih sama. Terima kasih bang. Okey, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum. Kalau apa-apa nanti boleh contact lah Kalau kurang boleh, boleh. Itu dah okey lah tu. Saya straight forward je sebab 1 jam kan. 1 jam saya bagi. Okey tu. Okey bang Yang penting video tu dikongsikan tu cantik lah. Video boleh nanti saya kongsikan dalam tu tapi tak sempurna lah bang. Memanglah. Tapi yang penting ada bahan untuk rujukan cikgu lah. Amatur je saya ni. Tak apa. Kita pun baru nak merintis program kan. Ya baru. Benda baru bang. Benda baru. InsyaAllah. Terima kasih semua. Minta maaf salah silap. Okay, Assalamualaikum. Salam tu.